Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada para penonton hadirin sekalian. Jadi, selamat datang ke Forum Pemikiran Moral, iaitu dalam pemikiran rasionalis, intuisionis, emotivis dan naturalis yang telah berlangsung pada 15 hari bulan 10 2024 di Dewan Harmonis. Hadirin dan sehadirin sekalian, ini merupakan satu platform di mana kita akan menganalisis dan menghubung kaitkan pemikiran moral dalam konteks pendidikan bagi menilai tindakan seseorang itu apakah ianya benar ataupun ianya salah. Kita pun tak tahu kan? Ya, betul. Okey. Jadi, tahukah anda semua, pada setiap hari kita ni berhadapan dengan pelbagai dilema moral. Daripada isu-isu yang kecil dan isu-isu kecil dari kehidupan seharian sehinggalah keputusan yang besar yang di mana ianya memberi kesan kepada setiap masyarakat ataupun kepada kehidupan kita sendiri. Jadi oleh itu, marilah kita hari ini kita akan berlanjut kepada 4 pemikiran moral. Namun sebelum kita memulakan forum kita ini, marilah kita berada di sesi suan kenal bersama panel-panel anda. Jadi sebelum itu, saya merupakan panel yang pertama, Alia Alisa binti Azizan. Saya merupakan panel kedua, Caroline anak perempuan Walter Andrew Salvadore. Okay, jadi kita akan mulakanlah, iaitu aliran pemikiran moral kita yang seperti saya katakan tadi terdapat 4, iaitu rasionalis, emotivis, intuisionis dan naturalis. Okay, silakan Karen. Okey, jadi mari kita mulakan dengan aliran pemikiran rasionalis. Boleh Lisa? Boleh. Okey, jadi ini secara umumlah apa maksud pemikiran rasionalis. Jadi perkataan rasionalis ni berasal daripada perkataan ratio. Okey, yang membawa maksud kepada sebab. Ya. Jadi yang kedua, pemikiran rasionalis juga menekankan nilai seperti kebenaran, kegunaan dan mempunyai logiknya sendiri. Okey, yang ketiga, ahli-ahli falsafah ataupun pelopor aliran pemikiran ini menekankan penakulan dan pemikiran sebagai faktor utama dalam pemikiran rasionalis ni. Jadi secara terang-teranglah rasionalis ni menekankan faktor akal fikiran kita. Ya, betul. Okey, seterusnya Lisa. Sekarang ni saya nak menguji kefahaman anda tentang fikiran rasionalis ni. Okey. Jadi, kalau Lisa ni, bayangkan Lisa ni pesakit lah. Ya. Okey, jadi Lisa akan pergi ke doktor yang dia ambil PhD, yang dia pernah degree lulus semua, ataupun Lisa pergi ke arah ubat tradisional. Mana Lisa akan percaya kalau Lisa ni orang yang berfikir secara rasional ni? Maaflah kalau tersinggung apa yang saya kata, tapi bagi saya lebih kepada untuk memilih pergi ke doktor yang mempunyai PhD kerana lebih terjamin. Sebab doktor tersebut dia dah belajar bertahun-tahun. Jadi sebab itulah saya dengan saya akan lebih memilih doktor. Ya, betul Lisa. Wah, saya bangga dengan awak Lisa, walaupun saya belum menerangkan secara mendalam apa maksud rasionalis ni, tapi jawapan awak betul. Alhamdulillah. Ya, sebab kalau kita tengoklah doktor yang ada berkelayakan ni, dia memang akan merawat kita mengikut kajian yang sah lah. Kalau ubat tradisional ni dia tak menjamin kita punya, boleh dikatakan tidak menjamin, tapi boleh percaya, tapi dia macam kita, macam Lisa tahu kan? 50-50. Ya, masih. Okey. Okey, jadi mari kita menyaksikan satu video yang kami lakonkan tentang pemikiran rasionalis ni. Kenapa makan saya macam ni? Saya rasa saya dah bertungkus lumus buat sebaik yang mungkin. Saya rasa saya tak patut dapat makan macam ni. Saya rasa saya kena jumpa pensyarah dan tanya kenapa makan saya macam ni, dan baru saya boleh tahu apa kesalahan saya. Berani dia nak jumpa dia punya pensyarah. Ya. Apa? Oh, ada bunyi. Ya, masuk. Selamat sejahtera puan. Saya suka lah murid saya, Alia Alisa, belajar puan. Saya nak bertanya berkaitan saya punya assignment. Boleh saya tahu kenapa saya dapat makan begini puan? Okey Lisa, sebenarnya isi-isi awak semua ni penting, semua bagus. Tapi disebabkan benda-benda kecil macam isi kandungan, dekat depan, muka depan awak pun salah Lisa.
Jadi benda tu semua penting. Semua akan termasuk dalam pemarkahan yang cikgu nak bagilah. Maafkan saya Puan. Akhirnya saya tahu apa kesalahan saya. Terima kasih Puan kerana membantu. Okey Lisa. Jadi daripada video ni, rasa-rasanya apa yang Lisa faham daripada video ni? Daripada video ni lah saya lebih pada saya dapat pelajaran kalau saya tengok video ni. Sebabnya kalau lah murid tersebut dia tak berfikir logik, dia tak rasa untuk pergi jumpa dia punya pensyarah tu, pertama dia takkan dapat tahu kesalahannya di mana. Ya, betul. Dia takkan dapat boleh mengubah pun perkara tu. Dia akan kekal sama je dengan tu. Ya. Yang begitu je markah dia. Jadi sangat baguslah pemikiran ini. Jadi boleh nampaklah yang Lisa ni dia berfikir secara logik. Apa yang kita perlu buat kalau kita nak gagal? Kita tak menerima saja kenyataan. Malah kita nak memperbetulkan lagi benda yang penyataan tu. Ini ada satu karya yang baiklah dan ini adalah karya sepatutnya para penonton hadirin sekalian mengamalkan di kehidupan harian anda. Ya, betul. Okey. Jadi untuk pemikiran rasionalis itu sahaja untuk pernyataan secara umum. Jadi mari kita masuk dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan ni, pemikiran rasional memainkan peranan penting dalam membentuk pendekatan yang sistematik dan logik terhadap PDP. Okey, seterusnya pemikiran rasionalis dalam pendidikan juga menggunakan penggunaan akal dan pemikiran logik sebagai asas dan faktor utama dalam memahami konsep-konsep seperti akademik, moral, malah kokurikulum. Jadi melalui pendekatan ni, pelajar ni bukan sahaja diajar untuk menghafal semata-mata, tapi mereka diajar untuk memahami sesuatu konsep itu dengan lebih mendalam. Secara tidak langsung mereka ni boleh fikir secara kritis dan analitis tentang pembelajaran mereka dan bukan sekadar mengikut emosi diorang. Jadi pemikiran rasional ni juga boleh mengintegrasikan dalam falsafah pendidikan kebangsaan di Malaysia. Falsafah pendidikan kebangsaan Malaysia. Apa itu FPK tu kira? Okey, jadi apa tu FPK? FPK ni adalah dasar utama yang menjadi panduan kepada pendidikan kita. Jadi kita menjadikan FPK ni sebagai rujukan dalam konteks pendidikan kita. Ya, jadi macam saya cakap tadi, pendidikan rasional ni boleh dikaitkan dengan aspek pembangunan pemikiran kritis dan pemahaman saintifik dan pendidikan secara holistik. Di sini holistik maksudnya secara menyeluruh dan bukannya khusus. Jadi mari kita lihat dari segi murid. Okey, macam mana kita boleh mengintegrasikan pendidikan pemikiran rasional ni terhadap murid. Yang pertama dari segi konteks pendidikan, pendekatan kurikulum rata-ratanya berdasarkan logik. Rasanya kenapa Lisa? Sebab apa tahu? Sebab dalam pendidikan kurikulum ni, pemikiran rasional ni dia menekankan penyusunan semua bahan pembelajaran kita, material kita secara tersusun. Okey, agar kita punya pembelajaran ni jadi strategik untuk murid-murid belajar. Selain itu, yang kedua, tadi kita dah lihat daripada segi penyusunan material secara sistematik. Yang kedua ni kurikulum sains di Malaysia. Mengatakan pelajar untuk menggunakan kaedah saintifik yang melibatkan pemerhatian eksperimen. Lisa pernah buat eksperimen dulu? Saya macam pernah dengar ayat yang tadi. Memang ada cikgu saya yang sebut macam tu. So eksperimen ni, daripada eksperimen ni apa yang kita dapat Lisa? Pertama kita dapat inference. Betul. Hasil daripada eksperimen tu kita dapat tahu, jika kita buat begini, inilah hasilnya. Betul. Jadi Lisa di sini menggunakan perkataan inference. Inference tu membawa maksud kepada sebab. Dan sebab ni, kalau Lisa ingat tadi, dalam rationalist ni perkataan asal ratio maksudnya adalah sebab. Berkait sangat berkait. Jadi ia menekankan murid murid ni boleh menganalisis lah dan menilai, membuat keputusan yang tepat dah kalau mereka menggunakan pemikiran rasional dengan baik. Seterusnya, pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah ataupun lebih dikenali sebagai PBL iaitu problem based learning. Boleh tak kira terangkan lagi apa itu FBL ni? Saya tak pernah dengar FBL. Okey, so PBL ni maksudnya pelajar ni diminta untuk menyelesaikan masalah secara kreatif. Mereka diajar untuk mengenal pasti masalah dan kemudiannya mencadangkan, mereka boleh membuat kesimpulan sendiri. So pelajar ni di sini mereka mengutamakanlah pemikiran logik ni. Sebab tu mereka mahir dalam penyelesaian
masalah. Pendekatan ni juga boleh murid ni boleh mahir menggunakan logik didaktif dan induktif di mana mereka boleh menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang berkesan dan terbaik. Jadi SPL ni memang ada di setiap sekolah lah. Memang ada. Ya, semakin popular PBL ni di konteks pendidikan di Malaysia ni. Banyak sekolah dah mula menggunakan PBL ni. Alhamdulillah. Ya, jadi seterusnya pengajaran berasaskan teori dan prinsip rasional. Subjek-subjek seperti ekonomi. Ekonomi. Ya, perakuan, perakaunan dan pengurusan di sekolah-sekolah dan universiti di Malaysia menekankan kepada prinsip rasional. Ekonomi dah terang-terang, dah sasar mereka akan menggunakan sebab, analitik logikal, semuanya kan. Jadi ia membantu kita untuk apa sebenarnya? Untuk mengenal pasti masalah. Saya Ya. akui benda tu sebab saya dulu adalah pelajar perekonomian. Wah. Jadi memang ada. Memang kita tunjuk sebab kenapa Ya. akaun tu tidak imbang dan segala. Semua ada sebab. Oh, jadi sangat berkaitlah dengan konteks pendidikan ni. Sangat berkait pada pendapat saya. Seterusnya, pemikiran rasional ni juga boleh diterapkan dalam perbincangan secara berkumpulan. Dekat kelas atau mana-mana sahaja, Lisa. Okey, konsep abstrak seperti keadilan, kebenaran dan pengetahuan boleh kita kenal pasti melalui pemikiran rasional ni. Jadi murid ni dilatih untuk jawab soalan, untuk memberi respon yang koheren dan menyusun pendapat mengikut pemikiran logik mereka. Okey Lisa, kita dah lihat dari segi murid tadi. Kita lihat dari segi guru pula. Boleh mengamalkan pemikiran rasional ni. Okey, yang pertama mereka ni dekat sekolah lah, dekat kelas, biasanya mereka tak menekankan ataupun mengutamakan pembelajaran dia sekadar teori hafalan saja. Malah mereka menekankan pelajar untuk betul-betul mereka faham. Jadi Lisa pun tak suka kan kalau hafal tengok buku je. Saya takut saya tertidur. Saya tak boleh macam tu. Okey, betul. Jadi dalam konteks ni, pelajar dilatih untuk berfikir secara sistematik lah. Mereka boleh merangka tujuan mereka dengan ukur dan membuat pertimbangan yang rasional. Di sini penting apabila kita ada pemikiran secara rasional, kita dah boleh mahir dalam menentukan pertimbangan secara rasional ini. Seterusnya, Lisa pernah tak dengar perkataan kebat? Kebat. Saya rasa saya pernah dengar kebat ni dalam sekolah-sekolah dulu. Apa tu kira? Apa tu? Adalah kebat tu kemahiran berfikir aras tinggi. Di aras tinggi. Dia sangat menekankan pemikiran rasional. Lisa pernah tak masa jawab soalan sejarah, mesti akan ada soalan kebat kat bawah. Betul. Pada saya lah, itu adalah soalan di mana kita akan dapat makan lebih. Sebab itu kita berfikir sendiri dan kita pun memang dilahirkan dan telah diajar untuk berfikir dan mengetahui sebab tadi. Jadi, kita tengok tadi macam mana guru boleh mengaplikasikan rasional. Jadi, Lisa nak tengok tak apa contoh dia? Sebab itulah saya betul-betul nak tanya dari tadi lagi. Apakah contoh kan untuk benda ni yang berkait dengan rasionalis? Okey, sebagai contoh dalam kelas sains, guru yang mengamalkan pendekatan rasional mungkin akan meminta pelajar itu sendiri untuk menganalisis data daripada eksperimen kan? Betul. Yang Lisa cakap tadi, daripada berdasarkan buku saintifik. Okey, dan bukan secara tulis sebab apa yang andaian. Andaian tu tak boleh ada dalam pemikiran rasional. Kita perlu ada sebab. Setiap perkara yang kita buat tu kena ada sebab, kena ada bukti dan sah yang tersebut. Okey, seterusnya, tetapi mereka juga digalakkan untuk mengemukakan soalan kritis di mana pembelajaran ini boleh dilakukan secara aktif dan bukannya pasif. Jadi kita ni boleh tanya soalan dekat guru kalau kita tak faham. Itulah cara kita berfikir secara rasional macam video ni tadi. Lisa tak faham kenapa Lisa dapat markah rendah, jadi Lisa pergi tanya pensyarah. Jadi melalui benda ni, apa yang rasanya pelajar ataupun guru ni akan dapat? Okey, jadi pelajar di sini tidak akan bergantung kepada otoriti semata-mata. Malah mereka boleh mengembangkan kekuatan mereka untuk berfikir secara bebas dan rasional. Di sini saya suka nak cakap, nak bagi tahu Lisa, kita bukan sahaja nak fikir secara rasional tau di sini. Betul. Kita juga ada, setiap orang daripada kita ni, kita bebas berfikir.
Jadi sangat menekankan akal fikiran kita dalam pemikiran rasional. Jadi contoh yang kedua, tadi kita tengok dalam kelas sains, kelas matematik. Matematik pun ada. Ya, matematik dasar menggunakan pemikiran rasional. Sebab setiap perkara yang kita kira atau kita buat tu akan ada jawapan, akan ada bukti. Okey, tidak semata-mata andaian. Contohnya, kita mempelajari geometri. Kita ada menggunakan formula-formula seperti teorem Pythagoras. Ya, kita gunakan teorem Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Jadi dari sini murid boleh memahami konsep itu secara abstrak dan tak perlu konkret. Murid dah mahir dah untuk berfikir secara abstrak kalau kita ada pemikiran rasionalisme. Tapi betul tau, kira dalam kelas matematik kan, kita kan memang ada formula-formula. Jadi kita kena berfikir dengan secara logik. Kita kena guna formula tu untuk dapatkan jawapan. Kalau kita ingat tak cikgu ada kata apa? Kalau tak hafal formula, akan salah. Ini memang berkait sangat lah. Formula tu pun penting dan berkait sangat dalam konteks pendidikan. Okey, kita dah banyak contoh, kita dah bagi tadi, banyak huraian dah kasih lagi. Boleh tak saya nak tanya sikit ke ada? Boleh? Okay. Ada tak kebaikan-kebaikan untuk pemikiran ini? Jadi antara kebaikan yang kita berfikir secara logik ni, kita akan dapat kebaikan seperti murid-murid dah dalam konteks pendidikan kan. Murid-murid ni boleh menyelesaikan sesuatu masalah tu dengan logik. Kalau contoh ketika menghadapi cabaran ataupun masalah, pendekatan rasional ni mengajarkan murid untuk berfikir secara rasional dan mencari solusi untuk suatu masalah jelas. Okay. Sebagai contoh, sebaik kompleks ke, susah ke, mudah ke, kita boleh menggunakan pemikiran rasional. Sebagai contoh, masa kita buat assignment, kita perlu letak bukti-bukti yang pukul dekat bahagian rujukan kan? Ya betul. Itu tak boleh saja-saja memasukkan sesuatu fakta tu. Jadi pencara kita tahu kita tak menipu dan kita meletakkan bukti dengan pukul di belakang. Jadi yang kedua, dia juga mampu mengelakkan kelakuan daripada tidak baik. Contohnya, kita nak buat sesuatu perkara buruk ni yang membawa malang kepada kita. Kita akan fikir dulu kan Nisa? Betul. Secara tidak langsung, kita tak akan buatlah benda negatif tu sebab kita fikir kita ada akal. Yang kedua, kita boleh membuat keputusan dan tindakan berdasarkan bukti yang sahih. Macam saya kata tadi lah, biasanya berlaku masa kita buat assignment. Kita cek-cek dulu bukti yang ukur dekat jurnal yang ilmiah supaya kita tak ditipu. Yang ketiga, pemikiran kritis juga dapat dikembangkan. Sebab apa rasanya? Sebab pemikiran kritis ni, kita boleh mengembangkan melalui pemikiran rasional. Kenapa tu? Sebab kita macam tadi lah, kita berfikir secara hebat. Maksudnya kita punya minda ni sentiasa aktif, sentiasa berfikir. Yang ketiga, dia juga mendorong ke arah pembentukan inovasi dan kreativiti. Kalau di pemikiran rasional ni, kita boleh menghasilkan satu inovasi, aktiviti yang memberi kebaikan untuk semua. Jadi memang, jadi sebenarnya banyak betul lah kebaikan untuk pemikiran ini. Tapi kan namun begitulah kan, tidak logik, tidak ada keburukannya. Boleh Carol beritahu penonton-penonton kita, mesti ada keburukannya. Banyak-banyak kebaikan tu ada juga keburukan. Keburukannya adalah boleh dikaitkan dalam konteks pendidikan juga. Sebagai contoh, pelajar-pelajar yang semulanya ataupun fikiran mereka cikgu, mereka boleh mengalami kesukaran dalam berfikir secara logik ni. Tidak dapat mentafsir satu benda dengan baik. Jadi di sini apa yang cikgu boleh buat? Guru boleh mendidik murid itu mengikut kemampuan, mengikut mereka punya daya ingatan supaya mereka tak memisahkan murid itu, tetapi secara semula jadi mereka boleh mempelajari sesuatu benda itu. Kita tak paksa lah, kita memberi masa, memberi ruang untuk dia berfikir secara logik. Selain itulah, kesulitan menghadapi masalah moral yang kompleks. Di sini apa maksud ini adalah kita tidak dapat berfikir secara emosi. Mana kita dah berfikir secara rasional, logik. Sebab tu orang yang berfikir secara logik ni, dia tak percaya sangat dengan peraturan. Sebalik peraturan tu, bagi dia mesti akan ada sebab. Jadi mereka nak ketika buat pertimbangan moral ni, mereka akan rasa susah sebab mereka ikut logik sahaja. Dalam etika
rationalis ni juga pelajar-pelajar ketika membuat keputusan moral ni secara logik. Namun masalah mereka yang hadapi itu seringkali kompleks lah, macam saya cakap tadi, mereka tak boleh buat pertimbangan moral. Oleh itu, pemikiran rasional di dalam pendidikan memperkaya proses pembelajaran bukan sahaja, tetapi juga membentuk pelajar yang mampu membuat keputusan yang bijak berdasarkan pengetahuan yang diperoleh secara kritikal dan analitikal. Penjelasan dan huraian yang sangat jelas, dan saya tiba-tiba lepas saya tak tahu apa-apa berkaitan pemikiran ni. So, keburukan, kebaikan, berkaitan itu semua saya dah dapat tahu. Jadi saya harap para penonton pun dapat huraian isi yang telah diberikan. Jika ada soalan, para penonton hadirin boleh je komen kepada kami atau kami akan menjawab kepada sesi soal jawab pada selepas ini bersama-sama para penonton sekalian. Okey Karen, boleh kita berlanjut ke seterusnya? Berkaitan apa tu Karen? Berkaitan ada dalam pemikiran emotivis. Tadi dah nampak rasional, kita bergerak kepada emotivis. Emotivis. Jadi emotivis ni rasanya apa maksud dia? Emotivis ni sikap manusia yang bertindak mengikut perasaan atau emosi. Orang yang berfikir secara emotivis ni, dia akan mengikut perasaan mereka lebih. Dia mungkin tidak akan menggunakan akal fikiran ataupun logik, mengikut perasaan je. Yang kedua, perasaan ni dilahirkan melalui air muka, kata-kata, tingkah laku, sama ada perasaan gembira maupun sedih. Yang ketiga, emotivis menerangkan bahawa pertimbangan moral bukanlah mengikut kenyataan fakta seperti yang dinamakan oleh naturalist, tetapi adalah mengikut emosi, sikap atau perasaan. Dari di sini apa yang kita faham adalah pemikiran emotivis ini sangat berbeza daripada pemikiran-pemikiran yang lain. Kerana pemikiran ini sangat mengikut emosi kita. Apa yang kita rasa masa tu, kita rasa kita tu akan mempengaruhi. Okey, jadi di sini mari kita lihat video. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Okey, hari ni cikgu nak minta seoranglah pelajar kita cuba untuk berpidato. Caroline boleh tak Karen? Ni cuba Karen. Alamak. Alamak. Banyaknya orang. Kenapa jantung aku tiba-tiba dubdap-dubdap ni? Saya Saya rasa saya tak boleh sebab takut. Karen, awak tak boleh macam ni. Jangan sebab perasaan takut awak tu, awak hilangkan bakat awak begitu je. Cikgu yakin awak sebenarnya ada bakat yang lebih. Okey, daripada video ni, rasanya Lisa, apa Lisa nampak aje? Apa Lisa nampak? Saya nampak lah kan. Saya tak suka lah. Bukan saya tak suka lah. Saya harap tak semua pelajar lah. Tak semua pelajar akan disebabkan awak ada bakat begini, tapi awak disebabkan emosi, tentu awak emosi bercelaru, awak takut ni dan awak hilangkan bakat tu. Tak boleh. Pada pendapat saya, kita kena berusaha mengawal emosi tersebut. Jangan sampai emosi tu jatuhkan kemahiran kita sendiri. Ya, betul. Ini boleh berkaitan dengan konteks pendidikan kita. Kita harus memberi motivasi. Sebuah motivasi boleh diberikan kepada pelajar seperti yang kita tengok. Macam yang cikgu ni tadi buat lah. Ya, jadi mari kita terus masuk dalam konteks pendidikan. Konteks pendidikan menekankan peranan emosi. Bukan sahaja dalam konteks umum, tapi dalam konteks pendidikan pun ada. Dia juga akan menekankan di mana bagaimana kita boleh emosi kita mempengaruhi keputusan moral kita serta dalam akademik pelajar. Pendekatan emosi dalam pendidikan ini berpendapat bahawa emosi adalah komponen penting dalam membuat keputusan moral ataupun keputusan biasa. Yang kedua, ia menekankan bahawa pelajar bukan hanya insan yang berfikir secara rasional, malah mereka boleh berfikir secara emosional juga. Bukan secara rasional tapi emosional. Dan oleh itu emosi ini perlu diberi perhatian dalam pembelajaran. Guru yang mengamalkan pendekatan ini akan cuba untuk memahami bagaimana perasaan pelajar itu bagi hari-hari tertentu. Kalau pelajar sedih, kita tanya kenapa. Okey, rasanya kan FPK kait tak bisa dengan pemikiran emosi? Kalau yang pemikiran tadi ada FPK.
Saya dapat rasakan dia kali ni pun mesti berkait juga. Berkait tak Gadis? Ya, betul. Bukan sahaja pemikiran rasionalis tadi, pemikiran emosi pun berkait. Macam mana berkait? Macam mana tu? Kerana ia menekankan peranan emosi dalam pembangunan holistik. Dan kerana emosi dalam pembangunan holistik ini merupakan salah satu penyertaan dalam FPP. Di mana FPP ini menekankan pembangunan pelajar secara menyeluruh, secara holistik yang meliputi intelek, rohani. Kita tahu Jeris kan? Oh, tahu. Ya, boleh bisa namakan Jeris tu? Jeris adalah jasmani, emosi. Lepas tu J, rohani. J, I adalah intelek. Okey, dan last kali S tu adalah sasya. Jadi, emotivisme ni boleh dikaitkan dengan aspek pembangunan emosi di mana pelajar ni diajar untuk memahami, mengawal dan ekspresikan emosi mereka dengan cara yang seimbang. Seterusnya dalam aktiviti pemikiran dan pembentukan sasya juga kita boleh mengintegrasikan pemikiran emosi. Aktiviti pemikiran di Malaysia kita lah yang berkonteks aktiviti pemikiran. Kelab dan persatuan, sukan dan kerja amal direka untuk mengembangkan sasya pelajar diri melalui pengalaman emosi. Dalam aktiviti, pelajar sering berhadapan dengan situasi yang memerlukan bantuan. Jadi di sini pelajar ni kita boleh nampak mereka bertindak sebagai empati tak? Ataupun mereka bekerjasama tak? Dari situ kita boleh melihat pelajar punya emosi ni sihat ataupun tidak. Contohnya dalam aktiviti amal atau gotong royong, pelajar diajar untuk memahami keseluruhan emosi orang lain, terutama ni yang kurang bernasib baik. Ini menunjukkan bagaimana pendidikan di Malaysia mengintegrasikan pemahaman emosi dalam usaha membina warga negara yang prihatin dan bertanggung jawab. Di sini kita bahawa pemikiran emotivis ni boleh mewujudkan ataupun melahirkan insan-insan yang bertanggung jawab. Dan itu pemikiran emotivis melihat emosi sebagai faktor utama macam saya cakap tadi, yang mempengaruhi tingkah laku. Dengan emosi kita ni, kalau kita sedih, tingkah laku kita pun automatik akan jadi yang negatif. Kan? Dia akan ikut dengan emosi, dengan perasaan kita. Dalam konteks diri belajar, guru yang menggunakan penjagaan stand emotis akan berusaha untuk menciptakan cara yang menyokong dan memahami emosi pelajar. Macam tadi tu. Dia dah tengok cikgu dah nampak murid ni. Jadi kita bagi motivasi kepada murid ni. Melahirkan ataupun kita mengintegrasikan kesekitan sihatlah untuk murid ni berkembang dari segi pelajaran mereka. Jadi dia memang tepilah guru pun main peranan lah untuk pemikiran ini. Ya, sangat. Betul. Jadi bagaimana kita boleh mengintegrasikan pemikiran emosi? Salah satu daripada memberi motivasi kepada pelajar yang ada masalah ataupun melalui aktiviti yang menyeronokkan. Dan sokongan emosi yang berterusan, positif. Seperti merasa banggalah terhadap murid kalau dia mencapai satu kejayaan. Okey, sebaliknya, emosi negatif ni seperti kebimbangan atau tekanan boleh menghalang proses pembelajaran jika tidak ditangani dengan baik. Sebab itu kita kena pandai dan kita boleh perasaan kita itu mempengaruhi sangat dalam pemikiran kita ataupun tingkah laku kita. Sebab pendidikan ini penting. Harus pandai untuk menyimbangkan kita punya perasaan dalam pembelajaran. Sebagai contoh, dalam kelas seorang guru boleh menggunakan pendekatan emosi dan memberikan galakan positif. Macam tadi, pelajar tu gugup-gugup rasa malu. Disebabkan rasa malu, kita tak boleh tunjukkan potensi dia. Jadi apa yang cikgu perlu buat? Cikgu memberikan dia motivasi lah. Jangan disebabkan perasaan takut awak tu, awak tak menunjukkan potensi awak tu dengan sepenuhnya. Betul. Itulah wujud aktiviti yang sesuai bagi pelajar yang termasuk dalam aktiviti. Jadi saya pun waktu sekolah ni, saya seorang pemalu. Saya boleh bercakap dalam Melayu di depan halayak yang ramai. Sebenarnya saya dapat discover benda ni time sekolah menengah lah. Sekolah rendah ni saya seorang pemalu dan cikgu ada juga bimbing. Sebablah saya berani boleh bercakap dalam halayak yang
ramai. Dia bagi kebaikan kepada parents sendirilah. Ya, betul. Saya sangat berterima kasih dengan cerita saya. Jadi oleh itu terbuktilah bahawasanya para penonton sekalian dan atau guru-guru di luar sana perlulah mengamalkan sikap begini kerana anda akan mengubah 100% kehidupan anak murid anda. Contohnya daripada Puan Kena dah kasih tadi. Ya, jadi dalam konteks pendidikan ni juga, empati dan kepekaan emosional yang tinggi harus dimiliki oleh seorang guru. Secara emotif ni, saya tengok murid. Guru pun penting, guru pun kena berfikir secara emotif. Cara mereka ni, kalau berfikir secara emotif, mereka sentiasa peka dengan perasaan mereka dan perasaan pelajar. Mereka boleh menciptakan lingkungan yang boleh mendukung, yang meningkatkan keselesaan murid untuk belajar. Bisa minta slide? Dekat slide. Okey. Boleh. Oh, apa ni? Ya, inilah perasaan-perasaan seperti perasaan, ada juga kita gembira, ada rasa kita rasa marah, ada rasa kita rasa kasih sayang, nak cuba memberikan, kita nak memberikan kasih sayang, semua akan mempengaruhi setiap tingkah laku kita. Jadi bisa seperti itu. Okey, di sini saya jumpa lah. Okay, apa yang diberitahu adalah sometimes the reactions of the feeling brain are so strong that it dominates our behavior. Apa yang dicakap adalah reaksi dari dalam pemikiran, emosi dalam minda kita ni sangat kuat sampai sehingga kan dia boleh dominate, boleh mendominasi kita punya behavior. Behavior tu tingkah laku. Okay, kita ikut perasaan kita lah. Kita macam marah dekat cikgu, kita gaduh. Tak boleh. Boleh berbincang kan? Betul. Dan time tu lah saya rasa kan pemikiran logik semua dah tak ada. Ada lebih kepada emosi. Ya, dah tak ada dah. And we are unable to think rationally in the moment. Our emotions hijack our brain. Sini macam tadi kan, kita tak able, kita tak boleh berfikir secara rasional dah. Kalau kita ikut emosi sangat, dia boleh hijack kita punya minda. Okey, seterusnya dari segi kebaikan pula. Okey. Tadi pada keburukan dan kebaikan. Mesti yang kali ni pun ada. Boleh kongsikan kebaikan dia ni. Okey, dari segi kebaikan apa yang kita boleh buat adalah kebaikannya ketika terlibatan emosi dalam motivasi pelajar. Emosi ini memainkan peranan besar dalam motivasi pelajar. Jika siswa tu merasakan hubungan emosional yang positif dengan metode pelajaran atau merasa dihargai kelas, mereka akan rasa dihargai di kelas kalau cikgu ni menghormati emosi mereka. Yang kedua, kita boleh penilaian moral dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tidak terlalu mengikut rasional, malah dia juga boleh mengikut perasaan kita lah. Tak semestinya sekali kita berfikir logik, kita juga boleh menunjukkan rasa empati kita. Seterusnya, pembelajaran sosio-emosi. Kalau kita dah berfikiran emotivis, kita boleh belajar macam mana nak berfikir secara emosional. Di mana ia boleh mengubah pendidikan karakter kita dan dia juga boleh mengajarkan kita mengutamakan nilai-nilai moral dalam macam saya cakap tadi, kalau rasional dia akan menghadapi kesukaran dalam pertimbangan moral. Tapi kalau dalam pemikiran emotivis ni, dia masih melebihkan pemikiran moral. Jadi mari kita lihat dari segi keburukan. Keburukannya adalah kalau kita berfikir secara emosi, terburu-buru untuk ubah keputusan, betul, sangat boleh memberi keburukan kepada kita. Yang kedua, mungkin boleh diperbaiki dengan fikiran yang teliti. Macam mana kita nak anak berfikir secara emosi ni? Kita berfikir dengan teliti. Supaya benda tak mempengaruhi kita punya lakuan ataupun tingkah laku. Jadi di sini apa yang kita boleh buat, guru perlu menunjukkan menegakkan nilai seperti keluargaan, nilai rasional dan kesabaran terhadap diri. Bagaimana guru boleh membuat aktiviti permainan kooperatif? Kooperatif ini dilakukan secara sosial, dilakukan secara beramai-ramai dalam kelas. Contohnya macam misal pernah main musang dengan ayam. Pernah. Pernah. Di sini kita semua akan mengajarkan murid untuk berfikir secara emosi sebenarnya. Kadang-kadangnya murid-murid tu rasa takut sebab kunci tu, sebab takut sangat dengan musang. Sebenarnya benda-benda ni nampak kecil tapi sangat memberikan kebaikan kepada murid-murid. Kita boleh juga mengajarkan mereka bukan secara buku teks sajalah. Kita boleh membuatkan permainan yang menyeronokkan seperti murid. Jadi apa kesan dia?
sangat penting kita secara emotif. Dapat mengawal lah emosi kita, dapat mengintegrasi perasaan yang betul kita dalam menghadapi sesuatu cabaran ataupun masalah. Dengan ini, nilai murni yang sepatutnya diterapkan dapat diterapkanlah dalam diri murid-murid. Perasaan egosentrik, perasaan di mana kita pernah belajar dalam psikologi kan, Betul. pemikiran ataupun perasaan egosentrik wujud apabila pelajar masuk ke alam persekolahan. Yep. Okey, jadi mereka akan berfikir secara ego. Okey, kalau kita menerapkan nilai-nilai murni ni, diorang punya ego tu akan menurun. Okey, jadi takkan adalah perbuatan-perbuatan yang negatif. Sebab cikgu ni dah menolong mereka. Jadi penting tak Lisa pemikiran emosi? Sangat penting dan berkait sangat dengan pendidikan. Walaupun ada keburukan dan kebaikan. Betul. Jadi penerangan yang sangat macam yang tadi memang sangat menguraikan, semua-semua baik sangat. Jadi kita akan beralih kepada pemikiran yang seterusnya selepas ini. Ini adalah masa untuk berehat. Terima kasih para hadirin yang sekalian. Jumpa selepas ini. Baiklah, kembali semula kepada sesi yang kedua, okay, dalam membincangkan pemikiran moral. Jadi, di sini kita akan membincangkan secara mendalam apa maksud pemikiran naturalis dan pemikiran intuisionis bersama saya, Karen, anak perempuan Walter Andrew Salvadore. Saya Anak Lisa binti Azizan. Okey, mari kita lihat secara mendalam apa maksud kedua-dua pemikiran ini. Mulakan, Lisa. Okey, para hadirin sekalian, marilah kita lihat apa yang telah saya paparkan. Pemikiran naturalist ini adalah pemikiran yang menekankan sifat semula jadi manusia itu sendiri. Bagi pemikiran seseorang individu yang sentiasa menerima apa sahaja takdir yang berlaku ke atasnya. Jadi naturalisme ini dia adalah pemikiran yang menganggapkan keadaan yang sebenar, dan pemikiran ini seringkali dikritik. Kenapa dikritik? Kerana ia adalah dianggap sebagai falasi naturalistik. Jadi mari saya berceritakanlah apa ciri-ciri seorang itu yang sedang berfikiran naturalis ini. Pertama, bersikap rendah diri, kurang meluahkan perasaan dan pendapat, seseorang yang tidak bermotivasi dan berusaha. Jadi kita akan masuk seterusnya kesan-kesan. Sebelum masuk kesan, lebih saya bagi contoh dulu. Takut kalau hadirin kita kurang jelas. Contohnya, contohnya, Caroline sendiri. Jikalau awak tak menang dalam satu pertandingan hidup, kalau awak adalah seseorang yang berfikiran naturalis ini, awak tak akan rasa sedih pun. Ya, betul. Saya tak ada rasa sedih sebab saya menerima saja kebenaran tu. Betul. Bukan itu je. Awak akan tidak rasa sedih, awak akan rasa kecewa. Dalam masa yang sama, awak tidak akan mempunyai semangat untuk berusaha berlatih kepada pertandingan yang seterusnya. Jadi sebab itu saya kata kenapa seseorang itu tidak mempunyai bermotivasi dan juga berusaha bersungguh-sungguh. Jadi seterusnya, apakah kesan-kesan jika seseorang itu pemikiran ini? Yang pertamanya, kurang keyakinan, kurang motivasi, kurang untuk memimpin. Apa contoh-contohnya? Kenapa saya kata kurang keyakinan? Contohnya kita dalam aspek pendidikan lah, murid. Murid ini dia tidak mempunyai keyakinan untuk melibatkan diri di dalam aktiviti co-curricular kerana dia rasa rendah diri. Lebih berkait dengan ciri-ciri dia. Betul. Apa contohnya? Jika seorang murid itu mempunyai masalah obesiti, dia akan rasa rendah diri. Dia akan rasa, saya tak boleh lah berkawat, saya tak boleh lah berlari, saya gemuk. Sebab saya memang macam ni. Jadi dalam masa yang sama, ini mempunyai perkara negatif lah, sebab dia disebabkan rendah diri dia rasa dia tak boleh buat. Hanya seperti itu saja dia lepas kompetisi diri dia. Mana tahu dia ada bakat di dalam kurikulum tersebut, tapi sebab pemikiran ini hanya menekankan kita untuk menerima saja fakta. Sebaliknya
boleh je kita berusaha untuk mengubah kebenaran tersebut. Betul. Ini sama lah macam saya cakap tadi, kurang motivasi. Jangan, dia tidak akan berusaha dalam mencapai apa-apa buat terlambat. Namun jejaknya kecemerlangan je. Contohnya, jikalah peperiksaan kita dapat markah yang gagal. Gagal kan? Markah yang gagal dan dia akan hanya menerima je. Dia macam dia tak ada apa-apa apa kita panggil tak ada usaha. Insentif tak ada usaha. Aku contoh yakin. Jom kita tengok video yang telah saya paparkan ini. Okey, mari kita menonton. Gagal lagi. Macam mana ni? Walaupun dah belajar daripada malam, pagi, petang, gagal juga. Dah lah. Saya memang dilahirkan bodoh agaknya. Di sini dia cakap diri dia bodoh. Sebab dia tak dia menerima saja keadaan tu yang dia bodoh. Sebenarnya dia boleh je berusaha, tapi dia tak nak. Ya, seterusnya. Boleh berani kita tadi? Boleh. Kenapa saya kata tidak mampu memimpin? Kerana sebagai contohnya, biasa tak dengar murid-murid ni dia pergi ke camp kepimpinan? Biasa Biasa juga. Tapi untuk murid-murid yang mempunyai pemikiran ini, dia tidak akan mempunyai semangat untuk memimpin. Dan dia tak akan mempunyai semangat untuk bertanggungjawab dan memikul satu amanah itu. Kenapa? Jika contoh dia gagal, jika dia gagal, jangan tak apalah, tak menang hari ni, biarlah. Sebab kalau kita jadi seorang pemimpin ni ada banyak ciri-ciri dan sifat yang sepatutnya diterapkan dalam diri dia. Contohnya, dia kena fleksibel dalam menerima perubahan. Kalau dia terima saja benda tu kenyataan, dia tak berusaha untuk ubah, macam mana dia nak jadi pemimpin tu? Jadi dia kena flexibility. Tapi apabila dia dah memang orang yang tak bermotivasi ataupun berusaha, macam mana dia boleh memimpin? Betul. Itulah yang saya katakan tadi. Dia akan, bila dah saya menjadi seorang ketua, jika saya gagal, dan saya akan tak apalah, biar sedangkan untuk menjadi ciri-ciri ketua yang terbaik itu, saya kena menyemangatkan lagi anak-anak buah saya. Kita kena berlatih. Tandingan seterusnya kita kena menang. Jadi Lisa, kesan-kesan pemikiran naturalis ni setakat secara umum lah. Kita boleh masuk lagi dalam konteks pendidikan. Di mana ada juga kebaikannya nanti kan. Sekarang kita akan hubung kaitkan dengan pendidikan lah. Antara contoh-contoh tokoh yang penting dalam pemikiran naturalis ini adalah Jean-Jacques Rousseau. Jadi dia merupakan pelopor aliran pemikiran moden naturalis ni. Terlalu bijaksana kita ni. Beliau berpendapat bahawa pendidikan haruslah memberi kebebasan kepada anak-anak untuk berkembang mengikut naluri dan keperluan semula jadi mereka. Jadi Rousseau ni dia percaya bahawa proses pembelajaran yang semula jadi lebih berkesan berbanding kaedah yang dipaksa-paksa. Sebab saya pun tak suka Lisa kalau kena paksa belajar. Saya lebih suka bebas. Kalau saya minat tu saya belajar lah. Tapi ada juga kena paksa. Tapi mesti kalau kita minat tu kita lebih mendalam benda tu. Saya pun tak suka kalau dipaksa. Saya, para hadirin sekalian, jika ibu bapa anda lah memaksa anda untuk melakukan pekerjaan di rumah, nescaya dan yakinlah anda tidak akan lakukannya. Anda mesti tidak suka kan. Tapi bayangkan jika mereka tidak menyuruhnya, pasti anda akan melakukan. Contohnya saya mengaku saya begitu. Sangat berkait dengan anak-anak moden sekarang. Jadi kita akan beralih kepada berkaitan pendidikan itu sendiri. Yang pertama adalah pembelajaran berpusatkan pelajar. Kerana pendekatan naturalis ini menekankan bahawa pembelajaran harus berpusatkan pada pelajar, di mana guru berperanan menjadi fasilitator, bukan pengarah. Ini membolehkan kanak-kanak itu belajar melalui pengalaman mereka sendiri dan mengembangkan kebolehan secara semula jadi tanpa campur tangan luar. Kenali. Pernah tak ibu bapa awak ceritakan macam mana waktu mereka bersekolah dulu? Pernah. Maksud Lisa pembelajaran tradisional? Ya, dulu
semua benda kita rujuk buku teks. Sekarang ni dah moden, ada laptop, ada LCD semua. Tapi kalau kita lihat daripada cikgu pendidik kita, mereka lebih kepada mengarah dan bukan berpusatkan murid rasanya. Betul. Itulah perbezaan pembelajaran tradisional dulu dengan sekarang. Jadi sekarang dia lebih kepada pemikiran naturalistis. Murid sekarang ni dia diberi kebebasan untuk berfikir, untuk membuat keputusan mereka. Jadi pemikiran ini dia sangat selari dengan konsep pembelajaran berdasarkan pengalaman dan penemuan yang banyak diterapkan dalam pendekatan pendidikan moral. Macam sekarang banyak sangat sekolah-sekolah sekarang lebih kepada proses ini. Ya, betul. Religion had dengan jelas. Okey, terus kita akan beralih kepada menekankan pembelajaran secara semulajadi dan spontan. Kenapa? Kerana naturalis ini dia percaya bahawa pembelajaran tadi dia sangat terbaik apabila ianya berlaku secara spontan dan tak harus dipaksa. Nama pun naturalist kan. Natural. Apa tu natural? Oleh itu, pendekatan ini bertentangan dengan kaedah tradisional. Yang tadi saya kata ketat, hafal seorang. Lebih kepada tradisional. Jadi, sebaliknya pelajar itu tidak akan didorong untuk memahami konsep penerokaan semula jadi dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Maafkan saya. Baik, sangat kita berbual pada hari ini Tadi seterusnya perkembangan emosi dan moral. Naturalis ini dia juga menganggap bahawa pendidikan tidak harus berfokuskan pada aspek intelektual, tetapi juga pendekatan emosi dan moral pelajar itu. Ini melibatkan usaha untuk membina manusia yang lebih berakhlak dan seimbang dari segi fizikal, mental dan juga emosi. Itulah apa yang boleh saya kaitkan dengan pendidikan. Akhir sekali lah, pemikiran moral naturalis ini dia memberi pandangan yang sangat menarik tentang pendidikan kita itu. Pendidikan naturalis ini boleh membantu pelajar untuk menjadi seorang bertanggungjawab, berbelas kasihan dan beretika dengan menekankan nilai-nilai inti kemandirian dan pengalaman secara langsung. Walaupun bagaimanapun ini sangat penting untuk mengambil kira kritikan yang ada dan mencari cara untuk meimbangi kebebasan individu dengan struktur yang diperlukan di dalam proses pembelajaran itu tersendiri. Itulah huraian-huraian saya berkaitan dengan naturalis ini. Jadi boleh kita beralih ke pemikiran saya. Ada buat kira nak jadi pemikiran naturalis ni lebih kepada fikiran semulajadi lah. Kita digalakkan untuk berfikir secara bebas dan bukannya semuanya berasal daripada buku teks ataupun dengar saja cikgu ajar kita pun bosan kan kalau cikgu mengajar kita menggunakan sekadar teori hafalan, di mana murid-murid ni kenalah berpusatkan murid sikit. Murid ni diberi kebebasan untuk berfikir supaya mereka ni bukan saja fikir secara logik tapi secara natural tu kena ada, sebab nama dia pun natural, secara semula jadi. Jadi kita akan balik ke pemikiran seterusnya, iaitu pemikiran ini tadi lah. Kalau kita dah tunjuk awal-awal kepada para diri sekalian, kita akan balik kepada pemikiran intuisionis. Mari kita lihat dulu kepaparannya. Perkataan intuisi ini dia berasal daripada kata Latin iaitu intio, yang bermakna saya memandang tepat pada sesuatu. Ini juga adalah pemikiran intuisionis ini dia merujuk kepada satu proses melihat dan memahami secara spontan berdasarkan intelek seseorang. Dia lebih tidakkan seseorang individu yang berfikir secara di sini dia adalah berlandaskan dan berdasarkan apa yang didasari dalam hati. Atau lebih mudah lagi kita panggil firasat, gerak hati. Itulah untuk mengenal diri kita fahamkan lebih lanjut daripada definisi panjang-panjang ini. Dengan kita hanya panggil dia adalah gerak hati dan firasat. Orang yang mudah untuk memahami Okey, apakah ciri-ciri pemikiran ini? Yang pertama, pemikiran spontan dan celik akal. Dan kemudian dia ni kemunculan idea yang secara tiba-tiba. Dia tak mengambil proses yang lama lah, berfikir macam rasional. Dia tak perlu eksperimen macam tidak. Dia secara tiba-tiba datang. Dan mengikut gerak hati dan tempat persekitaran. Berdasarkan pengalaman hidup
dan dia juga dapat membaca dengan tersirat dan daripada yang tersirat. Okay. Dan saya seterusnya dari situ kita lanjutkan lagi. Jadi ciri-ciri ni Lisa Ya. boleh dikaitkan dengan orang tua lah kan, sebab pengalaman hidup dia banyak. Boleh. Bila pengalaman hidup dia banyak, dia tahulah banyak benda. Dia tahu apa yang akan berlaku. Berkemungkinan dia akan tahu apa yang akan berlaku. Dia boleh time travel lah Lisa. Sebab tu lah saya kata lah kan, orang tua lah kita panggil orang tua. Dia sini dia bijak kerana dia dah mempunyai 1001 pengalaman dalam hidup. Dalam hidup kita ada. Jauh beza dengan kita ni kan yang baru 20 tahun. Jadi apabila masalah itu datang, isu itu datang, dia boleh menghadapinya dengan secara yang mudah. Sebab dia macam dia dah tahu apa yang Dia dah tahu. Patut firasat hati, gerak hati dia dah tahu. Itu kuat dia. Hal ini sama dengan pepatah Melayu yang mengatakan tekilan ikan di air sudah tahu jantan betina. Wah, ada perumpamaan. Jadi di sini kalau pemikiran intuisionis, perumpamaan apa yang kita selalu diingat? Ingat, okey. Apa tadi? Ya Allah, saya pernah terlupa. Tekilan ikan di air sudah tahu jantan betina. Jadi dengan kata lain lah, pemikiran ini dia jenis yang dia lebih tinggi sikit. Dia diperolehi secara individu. Dia tak boleh buat orang lain, dia individu. Dia hanya kita sendiri. Macam tu. Dia tak perlukan kumpulan lagi Tidak, dia tak perlu berbincang apa tidak. Dia akan datang secara tiba-tiba. Betul. Sebab gerak hati setiap orang kita ni berbeza. Betul. Okay, jadi untuk contoh lah, saya boleh kata contoh lah. Contoh Caroline kan, awak bawa kekasih datang di rumah. Alamak, ada ke? Okay, awak bawa kekasih di rumah. Dan ibu bapa awak melihat, kenapa kekasih awak dia pakai seluar pendek? Kenapa berambut warna yang menggambarkan imej yang buruk? Jadi ibu bapa awak akan pergi awak menasihati awak. Dia kata ikut gerak hati firasat ibu dan ayah, lelaki ini bukan lelaki yang terbaik untuk dijadikan suami awak. Dan di masa yang sama awak juga akan berfikiran begini, adakah apa yang ibu kita ni ada? Atau malah awak pun akan melalui proses pemikiran yang sama. Betul. Tapi rasa hati. Tapi kadang-kadang kita rasa marah juga kan bila ibu bapa kita ni cakap macam ni, sebab itu apa yang mereka rasa. Tapi saya rasa saya ikut je cakap ibu bapa kita ni, sebab mereka lah penghala hidup kita. Jadi kita kena dengar lah apa ibu bapa kita cakap. Karena saya nak masukkan pula kesan-kesan yang buruk, Kesan dia pemikiran ini. Kenapa? Cenderung dengan rakan sebaya dan terjerumus dengan masalah sosial dan terburu-buru membuat keputusan. Okey, kenapa? Contohnya tadi awak kata yang awak khabar ibu bapa awak. Itu dah termasuk dalam terburu-buru membuat keputusan. Firasat awak mengatakan, jahatnya ibu ayah saya ni, kenapa dia tiba berkata itu firasat saya. Karena terburu-buru membuat keputusan dan awak akan bergaduh dengan ibu bapa awak ni. Kenapa saya kata cenderung arahkan sebaya dan terjerumus masalah sosial? Jikalah anak-anak murid atau anak muda kita ni dia terikut gerak hati, dia rasa ingin tahu dia tu kuat, pasti gejala dadah, rokok dan segala yang negatif ini akan mempengaruhi tingkah laku mereka kepada yang lebih negatif. Ini akan membuatkan para murid kita ni terjerumus ke dalam lingkaran negatif. Jadi saya haraplah para hadirin sekalian di sini tidaklah jadi seperti ini. Silalah mengikut bimbingan ibu bapa. Sebab itulah ibu bapa ni perlu, kita ni tidaklah boleh 100% mengikut pemikiran ini. Kita perlu ada sifat logik. Itu pada pendapat saya. Tak boleh naturally sahaja, tak boleh intuisionis sahaja, tak boleh rationally sahaja. Empat-empat ni kena seimbang sebenarnya. Di mana-mana saja kita akan menggunakan empat-empat aliran pemikiran ni. Macam cenderung dengan rakan sebaya tadi, sebenarnya kita lebih mengikut kawan kita ni sebab kita rasa benda yang dibuat ni betul. Rasanya kalau aku buat mesti aku dapat kebaikan dia juga, padahal apa yang mendatangkan tu keburukan. Dia ikut gerak hati dia sangat, sampaikan dia tak tahu mana yang betul, mana yang salah. Kadang-kadang gerak hati kita ni pun boleh salah, tak semestinya betul. Tadi awak kata gerak hati kita ni salah atau betul kan?
akan termasukkan guru-guru mukjizat. Apa contohnya? Contohnya adalah jikalau contoh saya. Saya mendapat markah yang tidak berapa baik untuk apa kerja khusus yang telah saya lakukan. Saya akan secara tiba-tiba ikut gerak hati saya. Sis, Syarah ni memang tak suka kat saya lah. Sebab dia tak suka kat saya lah saya dapat markah rendah ni. Lain kali dah saya takkan tolong Syarah ni. Membuat keputusan secara terburu-buru dan sama macam apa awak cakap tadi. Jadi dengan berbagai contoh-contoh huraian yang telah kita simpulkan, mari kita hubung kaitkan perkara ini dengan pendidikan. Pendidikan dalam konteks pendidikan pula tadi lebih kepada umum, sekarang lebih mendalam kita Untuk para hari ini cuma tahulah pendidikan. Okay, yang seterusnya. Dalam pendidikan, pemikiran intuisionis ini dia merujuk kepada cara pembelajaran atau pendidik secara menunjukkanlah pengetahuan moral dan rasa nilai asas itu. Boleh difahami dan dihayati melalui intuisi atau rasa hati ya. Apa memerlukan penjelasan logik, tak perlulah eksperimen, tak perlulah inference, tak perlulah macam yang rasionalisme tadi. Kat sini saya tertanya sebenarnya daripada tadi pemikiran intuisionis ni guna tak akal fikiran ataupun logik? Jadi terjawab dah soalan saya yang ada dalam hati tadi terjawab. Jadi pemikiran intuisionis ni tidak mementingkan akal fikiran lah, logik. Dia lebih kepada apa yang kita rasa secara tiba-tiba. Iya betul. Jadi pendekatan ini berpendapat bahawa pelajar secara semula jadi mempunyai keupayaan untuk membezakan perkara yang betul dan salah melalui gerak hati atau perasaan yang mendalam mereka, terutamanya apabila ia berlaku dengan prinsip moral dan etika. Sekarang kita akan masuklah ke dalam pembelajaran holistik. Kita nak masuk dalam pendidikan dah nampak dah, saya dah nampak ni sah. Pembelajaran holistik. Pendidikan di Malaysia ni kan, dia semakin lama dia semakin bergerak ke arah pendekatan holistik. Kenapa? Sebab ini bertujuan untuk menggabungkan aspek emosi, rohani dan intelek para pelajar secara menyeluruh. Jadi falsafah intuisionis ini dia memberikan sokongan kepada pendekatan ini dengan menekankan bahawa pelajar tidak hanya memperolehi pengetahuan melalui logik dan pembelajaran akademik, juga dia perlulah ikut pengalaman dalam diri kita. Pengalaman dia yang kita cerita orang tua dapat banyak pengalaman jadi kalau belajar dia pun perlu. Contohnya lah melalui program curriculum. Diorang akan lebih didorong mempelajari kepimpinan di dalam program tersebut, kemahiran insaniah melalui pengalaman dan praktikal. Sebab apa? Praktikal sebab macam saya tak tahu kita akan pergi menyertai curriculum. Masa dekat sekolah dulu. Kita akan dapat pengalaman. Macam saya dulu, saya di sana saya belajar topik saya kebudayaan kesastraan. Jadi saya sendiri merasai tarian, nyanyian, lagu-lagu rakyat dan segalanya. Itulah contoh saja. Pendidikan era moden kita ni dah sudah menitik beratkan pemikiran intuisionis lah. Sebab kita nak melahirkan individu yang seimbang. Dari segi emosi mereka. Mungkin mungkin pendidikan dulu yang tradisional tu lebih kepada arah logik saja, arah kepada akal fikiran. Tapi sekarang ni murid-murid sekarang, pendidikan dalam konteks pendidikan sekarang ni dah menitik beratkan pemikiran intuisionis juga. Sesuatu yang menarik. Ini kakak beradik seterusnya. Tapi sebenarnya benda ini dah berada pun di dalam semua sekolah. Pembelajaran holistik. Okey. Terusnya pengajaran berdasarkan nilai-nilai tradisional dan kebijaksanaan tempatan. Sistem pendidikan di Malaysia ni dia turut memasukkan nilai-nilai tradisional dan juga budaya tempatan yang menekankan kebijaksanaan intuitif ini dan mengajar melalui pengalaman kehidupan. Kita fokus kepada pengalaman tadi ni. Dalam komuniti tradisional ni, kebijaksanaan ni sering dianggap sebagai sesuatu yang diwarisi melalui cerita rakyat, perumpamaan dan ajaran moral yang difahamkan macam melalui pengalaman hidup dan bukan analisis yang logik. Jadi kebijaksanaan ni boleh diwarisi. Maksudnya Lisa, kalau sebagai contoh lah, yang murid tu pandai
Jadi kalau kita nak menilai dia, kenapa dia pandai, kita tengok latar belakang dia. Mungkin mak bapak dia pendidikan dia tinggi. Betul. Pengajaran ni dia okey, itulah kalau kan tadi kita cakap pasal tradisional kan. Jadi pengajaran tradisional ni dia pengajaran berdasarkan cita-cita hikayat atau cita-cita kisah moral yang mengajarkan bahasa dan budaya. Dia mencerminkan cara di mana institusi ini digunakan dan memahami pengajaran moral yang lebih mendalam. Jika macam di sekolah itu kan, dia menggambarkan nilai-nilai tradisional, dia bagi cerita hikayat, cerita cerpen. Di dalam cerita-cerita tersebut adalah pemikiran ini. Jadi dia dah menyedak di dalam diri pelajar. Ya, sebab saya pernah juga membaca macam puisi-puisi atau sajak-sajak tradisional yang dulu-dulu lah. Ia lebih mengikut menitik beratkan firasat dan bukannya akal logik, sebab orang dulu-dulu ni dia suka membuat andaian. Bukan ke arah kita dah sekarang ni boleh ada eksperimen, boleh ada data dengan kajian, tapi orang dulu ni lebih kepada intuisionis. Jadi karya-karya yang mereka hasilkan pun akan mempengaruhi dia orang punya fikiran. Dan tentunya kita akan beralih kepada pendidikan moral dan pendidikan Islam. Di dalam pendidikan moral dan pendidikan Islam itu juga melibatkan elemen-elemen intuisionis ini. Kerana di mana pelajar ini dia telah didorong untuk membuat keputusan berdasarkan hati mereka ni. Kehendak hati nurani mereka dan perasaan Hati nurani. betul, yang lebih mendalam. Kerana apa, mereka ni dia akan lebih tahu tentang apa yang salah, apa yang betul, apa yang salah. Jadi Mereka kan berfikir dalam pembelajaran moral, dalam pendidikan Islam, kita belajar dosa. Kita belajar dalam moral kan, ingat hari tu salah dengan apa kat kita, pemikir etika, etika semua tu dalam kan kita boleh tahu mana yang salah, mana yang buruk. Sebenarnya benda-benda tu semua pengajaran kepada kita, panduan dan rujukan kepada kita untuk kita menjalani kehidupan yang benar dan bagus. Inilah selaras dengan falsafah intuisionis ini sendiri yang menekankan bahawa moral ini boleh dipahami secara intuitif, memerlukan analisis tradisional yang rinci, tak perlu eksperimen, tak perlulah inference begitu. Dan di dalam konteks pendidikan Islam pula, pendidikan agama Islam pula, konsep fitrah. Fitrah itu dia adalah kecenderungan semula jadi manusia untuk mengenali kebenaran. Fitrah ni macam adalah contoh yang sesuai lah untuk pemikiran ini, di mana pelajar diajar bahawa manusia mempunyai kemampuan semula jadi untuk memahami nilai-nilai yang baik, nilai yang salah. Jadi seterusnya lah kita akan beralih kepada kebaikan pemikiran ini. Kita sini. Yang pertama adalah dia akan lebih meningkatkan, membina keyakinan diri seseorang. Kerana kaedah ini membantu kita untuk membuat keputusan moral. Dan ini juga boleh menggalakkan pelajar kita untuk mempercayai intuisi mereka sendiri, gerak hati mereka sendiri. Pelajar akan menjadi lebih yakin bahawa mereka boleh menilai situasi itu dengan betul atau salah, dan juga menggunakan prinsip dalaman mereka tanpa bergantung kepada nasihat orang lain. Jadi dalam masa yang sama, ini boleh meningkatkan keupayaan untuk berdikari dan membuat keputusan moral yang matang. Okeylah Caroline, bila lah awak rasa awak ni dah boleh buat keputusan sendiri tanpa awak call ibu? Saya tak pasti. Awak dah alami belum perkara tersebut? Saya disebabkan saya tinggal dekat asrama dulu masa form 2. Kalau ibu bapa kita dekat, kita bolehlah tanya. Kadang-kadang kita tak boleh tanya semua benda dekat ibu bapa sebab masa ataupun sebab tempat yang kita jauh kan. Jadi saya cuba akan mengambil keputusan saya sendiri. Ada yang saya akan fikir, ada yang saya akan ikut gerak hati, sebab saya tahu benda tu baik ke buruk ke ataupun mendatangkan kebaikan ke kepada saya. Saya dah boleh berfikir, saya dah mahir masa tu. Sekali juga pemikiran ini juga mendorong refleksi diri dan kesedaran moral. Pemikiran ini dia menggalakkan pelajar untuk mendengar suara hati. Inilah dalam konteks pendidikan tadi. Dan mempercayai gerak hati mereka sendiri dalam membuat keputusan. Saya cakap tadi, ini membantu pelajar untuk mengembangkan kesedaran moral dan lebih mendalam, serta mendorong mereka untuk berfikir secara kritis
tentang tindakan mereka berdasarkan nilai-nilai yang pribadi. Untuk refleksi diri pula kan, ini membina pelajar kita untuk menjadi lebih berintegriti. Dan bertanggungjawab lah dengan tindakan-tindakan mereka. Jika dia dah ikut gerak hati mereka, dia mesti akan bertanggungjawab dengan apa yang dia dah ikut dia tadi. Ya, betul Lisa. Jadi Lisa, saya ingin tambah sedikit pasal boleh. Lisa cakap tadi, dengan pemikiran intuisionis ni kita akan rasa lebih yakin. Betul. Kenapa yakin? Sebab kita ada masalah ni, kita nak selesaikan masalah tu, kita gunakan 70% daripada fikiran logik kita. Tak cukup ni lagi 30% ni. Sebab kita dah boleh fikir setakat tu je 70%. Kita akan menggunakan apa lagi 30 tu? Gerak hati. Ya, gerak hati tu. Jadi 30% yang gerak hati tu lah yang akan meningkatkan keyakinan kita untuk kita mengambil keputusan yang betul. Dan tiba-tiba pula apa yang kita ikutkan tu berjaya. Bila saya masalah tu, kita akan jadi lebih berkeyakinan di diri lagi waktu ikut gerak hati lagi. Kita percaya gerak hati kita rupanya betul lah. Betul. Jadi saya haraplah para hadirin dah jelas dengan penerangan saya tadi berkaitan naturalis dan intuisionis. Jadilah satu pendapat saya lah, uraian-uraian yang telah kita berikan tadi sangat ajar, sangat lengkap beserta contoh. Ini adalah perbaikan sendiri. Kenapa? Dari sinilah baru saya nampak yang kita ni sebagai individu tak boleh hanya untuk pemikiran ini saja. Kita kena seimbangkan dengan empat pemikiran tadi. Apa tadi? Apa tu Lisa? Yang pertama, kita ada pemikiran rasionalis yang saya terangkan. Yang kedua, kita ada pemikiran emotivis. Yang ketiga, kita ada naturalis. Dan yang paling terakhir sekali adalah pemikiran intuisionis yang paling saya suka ni. Kalau Lisa lebih kepada pemikiran apa Lisa? Kalau saya lebih kepada rasionalis. Rasionalis, dia menggunakan akal fikiran kita lah kan. Kalau saya sebelum membuat sesuatu tu saya akan memang berfikir sempurna dalam itu sebenarnya, tapi ada keburukannya juga dan saya tahu keburukannya dah alami kan. Saya pun suka rasionalis ni sebab dia bukan setakat kita berfikir menggunakan akal juga. Dia akan, kalau kita nak mengkaji sesuatu tu, pastikan kita ada bukti yang sah. Macam rujukan yang kita buat dalam pentadbiran berturusan kita. Sesuatu benda tu kena sah. Jadi kita dapat lihat dalam konteks pendidikan ni, keempat aliran pemikiran ni memainkan peranan yang sangat signifikan dalam konteks pendidikan untuk melahirkan murid yang seimbang dari semua aspek. Apa tadi Lisa? Jeris, jasmani, emosi, rohani, intelek, sasya. Jadi kelima-lima aspek ni sangat dititik beratkan dalam keempat-empat pemikiran ini. Jadi berakhirlah sudah forum kita pada hari ini dan saya harap para hadirin sekalian mencatat dan mendalami apa huraian-huraian yang telah para panel kami ini memberikan tadi. Dan saya berharap sangat agar kita dapat bersua muka di satu hari nanti ataupun di forum yang lain. Manakah tahu kita dijemput lagi kan. Jadi itu saja daripada kami untuk forum pemikiran moral ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sekian daripada saya, Kelin, anak perempuan Walter English Salvador. Saya Alia Lisa binti Azizan.